Okay, Assalamualaikum. Okay, kita sambung kita punya topik pada hari ini ialah fisiologi peringkat kedua label. Okay, video sebelum ni kita dah selesai cerita tentang fisiologi dan pengurusan peringkat pertama label. Hari ini, video kali ini kita akan cerita pula fisiologi dan pengurusan, cara pengurusan bagi peringkat kedua label. Okay, kita pergi next slide lah. Okay, peringkat kedua label. Dia bermula dari dilatasi os sepenuhnya 10 cm hingga bayi dilahirkan. Okey. Okey, perubahan fisiologi peringkat kedua label. Yang pertama, kontraksi uterus. Okey, kontraksi uterus menjadi lebih kuat, lebih panjang dan lebih kerap. Ia berlaku setiap 2 hingga 3 minit dan durasi melebihi 4 hingga 60 sekon. Okey, kontraksi semakin eksplosif. Ibu merasa bearing down dan meneran. Bermaksudnya kat sini, kontraksi ni dirasa lebih kuat, itu yang pertama. Yang kedua, ibu rasa untuk meneran, bearing down. Itu maksud dia lah. Okey, next. Kuasa sekunder. Semasa ibu meneran, ia membantu oleh kuasa sekunder iaitu otot diafragm menurun ke bawah dan otot abdomen contract menambahkan tekanan untuk mengeluarkan fetus. Okey, itu bermaksudnya ialah apabila sampai pada satu tahap sebelum melahirkan anak, diafragm iaitu kita punya bahagian bawah paru, dia akan membantu untuk menekan. Bila dia membantu memberi pressure menekan, itu yang pertama. Yang kedua, otot abdomen juga akan menekan juga, contract juga. Jadi kat situ bila ada dua tekanan daripada abdomen dan diaphragm, dua tekanan tu yang akan membantu untuk menguatkan lagi contraction uterus untuk membantu pengeluaran fetus. Okey, yang ketiga, displacement iaitu lantai pelvis lah. Okey, penurunan dan tekanan bahagian presentasi menyebabkan bladder tertolak ke atas ke kaviti abdomen. Okey, semalam kita dah tunjuk lah untuk video yang sebelum ni, kita ada tunjuk bila ada berlaku pada bahagian uterus, ada penolakan pada uterus, kepala fetus tu, kepala bayi tu akan menolak bladder ke kaviti abdomen lah. Bladder tu daripada bawah dia akan naik ke atas. Okey, supaya tidak cedera oleh kepala fetus yang menurun. Okey, rektum ditekan dan fesis akan dikeluarkan jika ada. Bermaksudnya selain daripada penekanan pada bladder, fetus juga akan memberi tekanan pada bahagian rektum dan boleh menyebabkan berlakunya keluaran najis lah. Okey, otot levator dan perineal body menjadi regang dan nipis. Anus dilate, pouting lah. Bahagian anus tu akan dilate, dia akan membesar. Okey, nombor keempat, bayi dilahirkan melalui mekanisme labor. Dia akan merujuk pada mekanisme labor itu sendirilah mengikut SOP hospital. Okey, tanda-tanda peringkat kedua labor. Okey, ini paling penting lah topik ni. Okey, yang pertama, kontraksi uterus yang kita dah sebut tadi, yang eksplosif dan bearing down. Bermaksudnya ibu akan rasa untuk meneran. Lagi sakitlah benda tu. Okey, kepala fetus yang makin menurun memberikan tekanan pada rektum dan menimbulkan gesaan untuk meneran. Macam sebelum ni, kepala fetus dia menekan pada dua bahagian, bahagian hadapan dan belakang. Bahagian hadapan ialah terletaknya bladder dan ibu akan rasa mekturasi, iaitu kerap nak kencing rasa. Dan dia akan tekan juga pada bahagian belakang, iaitu akan merasakan bearing down, akan rasa nak meneran. Okey. Kemungkinan lain, posisi occipito-posterior di mana tekanan pada rektum di bahagian belakang janin. Okey, rektum yang penuh. Ini kemungkinan yang lain lah. Semasa kontraksi ibu ingin meneran. Tanda-tanda peringkat yang lain pula. Yang kedua ialah membran pecah. Okey, biasanya membran akan pecah secara spontan semasa peringkat kedua labor akibat tekanan yang semakin tinggi. Membran pecah hanya tanda kemungkinan peringkat kedua labor sahaja kerana ia boleh berlaku bila-bila masa saja pada peringkat labor. Okey, yang seterusnya, tanda-tanda peringkat yang lain ialah anus mengembang, pouting. Okey, kemungkinan lain deep engagement
dan tekanan pada bahagian presentasi. Ibu meneran awal, premature pushing lah, dan multigravida akibat lax perineum. Okey, ini menunjukkan bahagian anus lah dia mengembang. Okey. Next, yang tanda-tanda yang keempat, perineum menonjol. Tadi kita dah tunjuk gambar. Kongesif pada vulva. Kongesif pada vulva, vulva ibu kelihatan padat, penuh dan mengembang. Kemungkinan lain yang menyebabkan keadaan itu adalah premature pushing. Okey, ini contoh dia lah. Okey, bahagian presentasi kelihatan di bahagian tengah ni. Okey, kemungkinan lain juga boleh berlaku capus suscedennium yang besar, distance di vulva. Okey, dalam presentasi, bridge di mana kaki telunjuk keluar dari os yang belum membuka sepenuhnya. Okey, tanda positif. Yang keenam ialah tanda positif lah, melalui pemeriksaan vagina didapati cervix tidak dapat dirasai. Os membuka sepenuhnya. Okey, itu bagi dia punya fisiologi. Sekarang ni kita akan pergi pada bahagian pengurusan peringkat kedua label. Ini bahagian pengurusan lah. Okey, pengurusan peringkat kedua label. Okey, tujuan dia mengelak infeksi di trakt genitalia dan fetus. Okey, mengelak risiko kecederaan pada ibu dan bayi semasa dilahirkan. Okey, pemerhatian. Pemerhatian first kali kita akan tengok pada fetus A, iaitu kita akan mengambil denyutan jantung fetus setiap kali sebaik sahaja selepas kontraksi kerana risiko fetal hypoxia meningkat. Hypoxia itu ialah peningkatan suhu badan yang mendadaklah pada bayi. Okey, monitor dengan CTG. Okey, ibu dalam keadaan am, kita akan cek nadi diambil setiap 15 minit untuk mengesan maternal distress. Okey, seterusnya ialah kontraksi. Kontraksi uterus. Kontraksi uterus, pemerhatian kekerapan, durasi dan kekuatan secara berterusan. Ini kita akan perhatikanlah. Okey, yang keempat, kemajuan penurunan bahagian presentasi. Pemerhatian pada setiap kali kontraksi semasa ibu meneran. Ini yang selalu doktor akan perhatikanlah. Yang keempat ni. Yang ketiga ni selalu tugas nurse. Yang keempat ni, yang D ni ialah pemerhatian doktor yang akan sambut keluar bayi tu. Okey, yang kedua. First tadi ialah pemerhatian. Yang kedua ialah penjagaan psikologi. Pada peringkat ini, ibu mengalami lebih keletihan kerana kesakitan bertambah. Jadi kita akan beri keselesaan dan keyakinan seperti kita akan terangkan prosedur. Biar ibu akan tahulah prosedur macam mana lepas ni dia kena buat apa. Itu paling penting, kita kena terangkan. Yang kedua, lapkan muka ibu dengan tuala lembap. Okey, dalam keadaan sakit nak beranak ni, okey, ni bahasa simple saya gunalah. Okey, jadi selalunya kita akan, walaupun dalam suasana bilik yang aircon sejuk, tetapi kita akan rasa berpeluh. Sebab apa? Kita first anxiety. Second, kita menahan kesakitan. Jadi sebab itulah kita akan lapkan dengan tuala lembap. Yang pertamanya, rasional dia sebab bila tuala yang lembap, kita lapkan pada muka dengan suasana yang sejuk akan menimbulkan rasa yang boleh merilekskan ibu lah. Macam tu. Itu pun dari segi psikologi jugalah yang kita guna. Okey, yang ketiga, berikan pujian jika ibu menerang dengan betul. Ini pun dia akan meningkatkan tahap psikologi untuk ibu lah. Okey, beritahu kemajuan penurunan presentasi. Okey, kita akan beritahu dia keadaan semasa lah. Okey, sentiasa bersama ibu, lakukan tata cara dengan keyakinan dan lemah lembut. Ini juga akan meningkatkan keyakinan ibu terhadap prosedur yang dijalankan. Okay, yang ketiga dari segi pemakanan, berikan sips of fluid untuk membasahi bibir sahaja. Kita jangan bagi dia minum. Kita hanya basahkan bibir je. Okey, dari segi yang keempat, kita tengok daripada jagaan bladder. Okey, bladder sentiasa dikosongkan. Lakukan pengkateteran jika perlu. Pengkateteran ni bermaksudnya catheterization lah. Iaitu kita akan insert CBD. Okey, itu jika perlulah. Okey, bladder penuh boleh mengakibatkan cedera bila penurunan kepala fetus dan menghalang penurunan.
Bermaksudnya kat sini, fetus ialah bahagian tengah di antara rectum dan bladder. Bila bladder penuh, dia akan menghalang kepala fetus untuk turun. Jadi bahaya kat situlah. Okey, yang kelima, persediaan untuk kelahiran. Yang first kali kita akan sediakanlah troli-troli peralatan menyambut kelahiran secara setera lah. Itu akan ada tata cara dia sendiri mengikut prosedur dan SOP serta KPI setiap hospital lah. Okey, yang kedua suntikan IM, sintometrin ataupun cytosinon. Okey, sediakan suntikan ni 1 mils untuk diberi semasa atau selepas kelahiran bayi. Okey, persediaan untuk bayi. Okey, first kali troli resusitasi bayi lah, resus ni. Okey, panaskan radiant warmer. Kita ada satu macam troli bayi lah, troli ataupun katil bayi yang ada warmer atas, ada pemanas supaya kita nak elakkan hypoxia berlaku. Maksudnya bayi tu dalam keadaan yang sejuk. Okay, alat-alat pemulihan pernafasan, okay, seperti mesin suction, oksigen dan beg resusitasi lah, tube sadutan. Okey, untuk persediaan ibu pula, beritahu ibu bahawa OS telah membuka sepenuhnya supaya ibu bersedia untuk meneran lah. Ini kita memang kena maklumkan pada ibu. Okey, letakkan ibu dalam posisi baringan dorsal. Okey, arahkan ibu meneran dengan betul apabila ada kontraksi. Bila ada kontrak je kena meneran lah dengan cara yang betul. Dia akan ada tunjuk cara-cara dia lah. Sebab apa kita kata time kontraksi je meneran? Sebab bila time tak kontraksi boleh meneran tetapi akan membazirkan tenaga ibu masa itulah. Sebab tu time kontraksi je, bila kontraksi berlaku di pengecutan uterus, time tu bila kita meneran, kita ada tambahan tenaga dekat situ untuk membolehkan fetus keluar dengan cepat, dengan mudah. Okey, kedua-dua tangan ibu perlu memegang pada pergelangan kaki dan regangkan lutut. Ini posisi dorsal lah. Angkat kepala, dagu ke dada semasa meneran. Okey, tarik nafas, tahan dan tutup mulut teran seperti meneran sembelit. Okey, yang seterusnya persediaan jurawat. Jurawat mestilah kena standby dalam segi pemakaian apron, mask, pemakaian gloves sterile untuk menyambut dan membantu assist doktor lah. Okey, proses yang keenam, langkah-langkah keenam ialah sambut kelahiran bayi. Okey, sambutan kelahiran bayi, melihat teknik yang betul dan melihat sepsis sepanjang tata cara lah. Ini mengikut SOP dan KPI setiap hospital. Okey, itu saja untuk fisiologi dan tindakan untuk peringkat kedua level. Okey, next video kita akan terangkan berkaitan dengan peringkat ataupun pengurusan peringkat ketiga level. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.